Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Bulughul Maram fi ahadithil ahkam dalam bab salatul Jum'ah, bab sembahyang Jumaat. Kita dah ambil hadis yang pertama berkenaan dengan salat Jumaat. Cuma ada beberapa poin lagi di dalam syarah berkenaan dengan hadis ini yang perlu kita baca dan kita fahami. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, qala fi syarh al-iqna', dia kata wa man shalla dhuhra mimman alayhi hudurul jum'ah qabla salatil imam aw qabla faraghiha lam yasih dhuhrahu. Dia kata dalam syarh al-iqna', berdasarkan hadis ini, dia kata barang siapa yang sembahyang zuhur pada hari Jumaat, tak, bagi orang yang diwajibkan di sembahyang Jumaat, orang lelaki lah. Kalau orang puang tak wajib sembahyang Jumaat kan. Yang diwajibkan sembahyang Jumaat hanya kaum lelaki. Dia wajib sembahyang Jumaat, tiba-tiba dia tak pergi sembahyang Jumaat dan dia sembahyang zuhur di rumah dia. Berarti dia kata yusalla au salla zuhra qabla salatil imam. Dia sembahyang zuhur di rumah dia, dia tak pergi Jumaat dalam keadaan sembahyang Jumaat tak selesai lagi, ataupun imam tak sembahyang lagi Jumaat. Faham? Masuk dah waktu, orang bang zuhur, cuma imam tak sembahyang dah. Sembahyang Jumaat kan dia bermula dengan khutbah, tahu tak? Dia bermula dengan khutbah. Jadi kadang-kadang tu imam baca khutbah setengah jam, kadang-kadang sejam dia baca khutbah. Jadi ada hamba Allah ni dia dah pergi sembahyang Jumaat. Dia sembahyang di rumah dia, seorang dia. Faham? Dia sembahyang zuhur sebelum tu imam sembahyang Jumaat ataupun sebelum tu imam selesai sembahyang Jumaat. Benda hukum dia kata lam yasih dhuhrahu. Tidak sah sembahyang Jumaat dia tadi. Sembahyang zuhur dia tadi. Faham? Tidak sah sembahyang zuhur. Sebab pada hari Jumaat kita tidak diwajibkan sembahyang zuhur. Kita diwajibkan sembahyang Jumaat bagi kaum lelaki. Kecuali orang yang uzur. Kecuali orang yang ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, baru dia boleh sembahyang zuhur di rumah. Dia sakit ke? Dia apa? Dia musafir ke? Dia kena COVID ke? Tak ada hal lah. Tak? Hatta para ulama bincang kalau kita bermusafir sekalipun. Kita musafir ni, kita pergi KL contoh. Tak? Rehlah KL, naik houseboat di mana? Tak? Di KLCC bang. KLCC dah ada tasik situ kan? Faham tak? Lalu kita pergi rehlah ni pada hari Jumaat. Bila siapa waktu sembahyang Jumaat, mana kita kena sembahyang Jumaat ke tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i dia letak siapa-siapa yang turun ataupun keluar sebelum subuh, dia bermusafir sebelum subuh, maka jatuh Jumaat, dia tak boleh sembahyang Jumaat. Itu pandangan dalam mazhab. Cuma Ustaz lebih cenderung pada pandangan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Utsaimin kata kita musafir pada hari Jumaat ni tidak jatuh Jumaat selagi mana kita dengar azan. Kita jalan
tiba-tiba ada masjid dan dia azan untuk sembahyang Jumaat, maka wajib kita kena hadir juga sembahyang Jumaat tu. Faham? Kecuali kalau kita musafir, tepat tak ada sembahyang Jumaat. Contoh kita lalu ke highway, kan? Highway tak ada masjid buat Jumaat, maka masa tu gugur Jumaat. Kita sekadar sembahyang Zuhur dan Asar secara jamaah, secara jamak ataupun secara qasar sahaja. Faham? Jadi di sini kita ambil faham betapa hari sembahyang Jumaat pada hari Jumaat ni kewajipan, dia bukan sunat muakkad. Dia bukan kata pilihan, tidak. Dia adalah kewajipan. Kecuali orang yang ada keuzuran yang dibenar oleh syarak, barulah dia boleh sembahyang zuhur di rumah. Faham? Kalau dia tak ada apa-apa keuzuran, sekadar dia malas nak pergi, maka kalau dia sembahyang zuhur sebelum imam sembahyang Jumaat, tidak sah zuhur dia. Tidak sah zuhur dia. Hati-hati lah. Dan daripada hadis ni juga dia kata fihi dalilun ala anna al-ma'asi bi fi'lil muharramat au tarkil wajibat. Dia kata daripada hadis ni juga menjadi dalil, menjadi bukti bahawa maksiat itu, apa dia maksiat? Maksiat segala apa yang kita buat, dia panggil bi fi'lil muharramat, kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan kepada kita, itu dikategorikan maksiat. Kita buat benda yang dilarang. Allah larang zina, Allah larang curi, Allah larang tipu orang, Allah larang cakap bohong, tiba-tiba kita buat, itu dikategorikan maksiat. Itu sebagai maksiat. Tak, apa maksiat? Sebab dia buat benda yang Allah larang, itu maksiat. Juga dikategorikan maksiat tarkil wajibat, dia kata. Benda maksiat kategori kedua, meninggalkan perkara wajib, itu juga maksiat. Allah perintah kita buat, Allah perintah kita sembahyang, Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita bayar zakat, tiba-tiba kita tak buat, itu juga dikategorikan maksiat. Itu juga dikategorikan maksiat. Faham? Dan kedua-dua bentuk maksiat ni, sama ada kita buat benda yang dilarang ataupun tinggalkan benda yang disuruh, itu tusabbibu irtikab ghairiha uqubah minallahi ta'ala. Menyebabkan seseorang itu akan ditimpa kepadanya uqubah, uqubah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Daripada ayat Allah kata sesungguhnya Allah tidak akan mengubah seseorang itu, sesuatu kaum, sehinggalah dia sendiri yang mengubah diri mereka sendiri. Daripada hadis ini juga kita boleh ambil faham, dia kata ala anna a'zam al-uqubat huwa isabatul insan bil khuzlan. Sebesar-besar uqubah ataupun bala azab yang Allah timpa kepada seseorang apabila Allah beri dia, Allah hinakan dia, ataupun Allah beri dia jadi orang yang lalai. Itu musibah yang besar yang ditimpa kat atas dia. Kita nampak musibah ni benda banjir, rumah kita terbakar, tu baru kita nampak musibah, aksiden, kematian. Tetapi tidak, berdasarkan hadis ni, musibah paling besar seseorang tu kena, azab yang paling besar yang Allah timpa kepada seseorang apabila Allah hinakan dia dan apabila Allah jadikan dia golongan yang lalai. Lalai daripada sembahyang Jumaat, lalai daripada kewajipan-kewajipan yang Allah perintah kepada. Itu musibah besar. Tapi orang-orang yang jahil, dia tak anggap musibah dia tu orang. Contoh dia tak sembahyang 3 tahun dah dia tak sembahyang, contoh. Dia tak pernah pergi sembahyang Jumaat, contoh. Musibah dah tu, musibah besar. Itu Allah telah khuzlan, Allah telah hina dia dan Allah telah jadikan dia lalai daripada kewajipan-kewajipan dia. Faham? Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah tidak golongkan kita dalam golongan yang lalai, golongan yang ghaflah, ghafil.
Yang lalai daripada kewajipan yang Allah perintahkan kepada dia. Sampai bila ni? Hatta yamut, sehingga dia mati, menjelang kematian, barulah fayantabih, barulah dia tersedar bahawa betapa sepanjang hidup dia tak buat segala perintah Allah dan dia langgar habis segala larangan Allah. Masa tu untung tak lagi dia menyesal masa tu. Masa tu baru dia sedar betapa dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia tak laksanakan kewajipan sembahyang, kewajipan sembahyang fardu. Maka itu adalah uqubah ataupun bala azab yang sangat besar yang ditimpa kepada dia. Sedangkan dia Muslim, dia mengucap syahadah, dia mentauhidkan Allah, tapi dia ghaflan. Dia lalai daripada kewajipan-kewajipan yang lain yang telah Allah perintah kepada dia. Ini musibah. Kalau kita ada terkena musibah ni, cepat-cepat kita bertaubat. Contoh ni, kita nak cuti ni, kita tinggal 2 minggu lagi. Kita belajar sini ni. Time cuti ni, hak ghaflan biasa kita akan hadapi benda. Ghaflah hak biasa kita akan hadapi. Semayang berjemaah. Leka lah. Masing-masing ada 3-4 telefon tangan ni. Lalu dia akan ghafil daripada semayang berjemaah sepanjang berapa minggu kita? 3 minggu. Kalau siapa-siapa dia boleh jaga dalam 3 minggu ni, dia boleh jaga semayang 5 waktu secara berjemaah sebagaimana duduk di madrasah ni, memang kita tabik sepering lah. Kita kira dia orang yang telah Allah jadikan orang yang tidak lalai daripada kewajipan-kewajipan tuntutan yang Allah suruh dia. Sebab kita orang lelaki ni memang diperintahkan semayang berjemaah di masjid. Di masjid surau. Faham? Sehingga kita baca dah kan, ada mazhab yang letak tidak sah kita semayang di rumah. Tanpa keuzuran tidak sah kita semayang 5 waktu ni secara bersendirian di rumah. Jadi hati-hati. Pastikan kita tidak tergolong dalam golongan yang lalai, yang leka. Nak main-main nak main telefon, tapi tanya orang bang, kita ada di masjid. Sampai waktu semayang, kita terus menuju ke masjid. Faham? Jangan kita abaikan segala zikir-zikir yang kita baca. Tu kelalaian kedua pula tu. Zikir pagi petang tak tahu tak faham mana. Sepanjang cuti. Jadi hati-hati, minta supaya Allah tidak jadikan kita dalam golongan yang ghafil, yang lalai. Itu antara poin yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Dan daripada hadis ini juga dia kata anna salat al-jum'ah ahammul furud, bahawa sembahyang Jumaat ni kefarduan yang paling penting yang Allah perintahkan kepada kita. Haitsu lam yushaddid fi tarki syai'in min al-wajibat bimithli ma shaddada fiha. Sebab dia kata paling penting, sebab sembahyang benda-benda fardu lain Nabi tak ancam sebagaimana Nabi ancam orang tinggal sembahyang Jumaat. Dalam hadis kan Nabi beri ancaman. Nabi kata sekiranya orang ni tak berhenti daripada meninggalkan sembahyang Jumaat ni, semoga Allah hinakan dia dan Allah jadikan dia dari golongan yang lalai. Nabi doakan. Betapa Nabi marahnya orang yang tinggal sembahyang Jumaat. Siapa Nabi doa? Kita dengar Nabi ni biasa mendoakan kebaikan kepada umat dia, betul? Nabi tak pernah nak mendoakan keburukan untuk umat dia. Warna pun umat dia buat lagu mana pun Nabi minta supaya umat dia ni baik, umat dia ni diampun. Tapi daripada hadis ni Nabi kata siapa-siapa yang masih lagi tak mau mari sembahyang Jumaat ni, moga-moga Allah hinakan dia, moga-moga Allah jadikan dia orang yang lalai sampai mati. Bahaya doa Nabi ni. Oleh kerana itu dia kata sembahyang Jumaat ni adalah ahammul wajibat, ahammul furud. Sembahyang fardu ataupun kefarduan yang sangat penting. Sehingga Nabi memberi ancaman kepada orang yang saja-saja nak tinggal sembahyang Jumaat ni. Bertaubat kita daripada itu.
Fal jumu'ah afdalu min adh-dhuhri. Dan kita kena faham daripada hadis ni juga bahawa sembahyang Jumaat itu lebih afdal dari sembahyang Zuhur. Walaupun sembahyang Zuhur 4 rakaat, tak. Tetapi sembahyang Jumaat lebih afdal daripada sembahyang Zuhur. Bila niza', tanpa ada perselisihan sini. Semua ulama sepakat bahawa sembahyang Jumaat adalah lebih afdal daripada sembahyang Zuhur. Habis kita hadis ni. Yang ke akhir sekali disebut tentang daripada hadis ni juga, bila Nabi kata la yukhtimannallahu ala qulubihim, supaya Allah matikan di atas hati-hati mereka. Daripada hadis ni itsbatu af'alillahi ikhtiyariyah, kita mengisbatkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara ikhtiyariyah. Tak, Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja, sebab salah satu sifat Allah fa'alun lima yurid. Allah ni salah satu sifat dia buat apa sahaja yang dia kehendaki. Faham? Cuma dalam bab kita bincang tentang nama-nama serta sifat Allah, pastikan kita berhati-hati, nak berwaspada. Jangan kita keluar daripada kerangka ahli sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala serta nama-nama dia. Hari ni kita sehari dua ni ada seorang ustaz di negara kita ni lah, dan dia pun pernah mari tempat kita ni. Jadi telah Jabatan Mufti Negeri Terengganu telah mengisytiharkan ajaran dia tu salah lah, ajaran dia tu menyeleweng, sehingga diisytiharkan sebagai sesat, lagi menyesatkan. Dan bila kita perhatikan fatwa ni, fatwa kita kena ingat, fatwa Jabatan Mufti ni dia bukan main-main. Dia bukan keputusan oleh seorang mufti, tetapi dia adalah perbincangan. Tak, setiap negeri di Malaysia kita ni dia ada Jabatan Mufti. Jabatan Mufti ni bukan mufti seorang dalam tu, ramai tokoh-tokoh agamawan yang berhimpun dan berbincang lalu mengeluarkan hukum, mengambil hukum. Jadi seorang pendakwah ini dia telah bawa fahaman-fahaman yang sangat pelik, kita kata. Faham tak? Hatta kita kata kerah-kerah pandangan ulama-ulama di Saudi. Saudi ni terkenal tak, pandangan dia yang tegas, yang kerah dalam perkara akidah. Dalam bab fiqh, ulama Saudi ni lebih ringan. Faham? Kalau orang bacalah, masalah kita ni di Malaysia, orang Malaysia ni dia letak hukum lah, dia tak je baca tak, pandangan-pandangan ataupun fatwa-fatwa ulama-ulama dari Saudi. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca fatwa-fatwa ulama Saudi dalam perkara fiqh, dia sangat ringan, sangat bermudah. Terutamanya dalam hal-hal muamalah, sangat mudah dia ambil. Dia ambil pandangan-pandangan yang paling mudah dak untuk maslahah masyarakat. Tetapi dalam perkara akidah dia tegas. Dia tak kompromi dengan fahaman-fahaman yang menyeleweng ataupun yang lari daripada fahaman ahli sunnah. Pun begitu, tak pernah pandangan-pandangan ulama Saudi ni tak pelik-pelik sebagaimana yang dibawa oleh seorang pendakwah ni. Dia kata macam-macam siapa tahap dia menyesatkan Imam Hanafi. Tak? Dia kata Imam Hanafi ni dok pandai hadis. Oh, bisa. Apa tak? Dia kata Imam Nawawi ni sesat. Imam Nawawi ni siapa? Asy'ariyah, Murji'ah dia kata. Dia kata kepada Imam Nawawi. Ini sedar kalau kita tengok ulama-ulama Saudi semua pakai pandangan Imam Nawawi. Kita pergilah mengajar di Masjid Nabawi ke, di Masjidil Haram ke, semua mereka mengambil pandangan Imam Nawawi. Qala Imamun Nawawi. Kita akan keluar, kita akan dengar keluar daripada mulut-mulut ulama-ulama, masyayikh di Saudi tu,
Qala An-Nawawi. Qala Ibn Hajar Al-Asqalani. Cuma kita tak setujulah dengan pandangan yang dibawa dalam bab Asy'ariyah. Ulama-ulama Saudi dia tolak hak tu saja, tapi pandangan-pandangan lain, pandangan fiqh, pandangan bab-bab lain, dia ambil pandangan Imam Nawawi ni. Tiba-tiba seorang pendakwah ni yang sehari dua baru kenal sunnah, tiba-tiba dia condemn orang ni, dia kata begini, dia kata imam tu, dia kata imam ni. Tak. Malah lebih teruk lagi apabila dia bercakap isu tentang ketuhanan lah. Tak. Dua benda yang sangat kita kata bahaya ucapan dia. Walaupun kita beriman bahawa Allah adanya, kita isbatkan sebagaimana hadis ni kita kata fihi isbatu af'alillah, kita sabitkan bahawa Allah ni ada af'alul ikhtiyariyah yang dia nak buat. Bila dia nak buat, guana dia nak buat, tu hak dia. Tiba-tiba dia ni dia pergi nisbah kepada Allah. Pertama dia nisbah bahawa Allah, kalau Allah berkehendak nak buat anak, Allah boleh buat anak, dia kata. Faham? Lalu ini ucapan ni salah, tak pernah disebut dalam hadis pun, tak pernah sebut dalam ayat Quran pun, tak pernah sebut benda lagu ni. Faham tak? Tiba-tiba dia kata seolah-olah dia mengharuskan Allah memiliki anak, sedangkan benda ni kita kata mustahil. Allah telah menafikan dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Macam mana dia kata kalau Allah nak, boleh Allah buat? Mana boleh sebut lagu tu? Faham? Nampak tak? Walaupun kita pegang bahawa Allah fa'alun lima yurid, ya, kita kata Allah dia buat apa yang dia kehendak, tapi ada benda-benda yang Allah telah menafikan. Prinsip kita dalam beriman dengan sifat-sifat Allah ni ataupun af'al Allah, kita mensabitkan apa yang Allah sabit, apa yang Rasul sabit tentang Allah, dan kita menafikan apa yang Allah nafi, yang Rasul nafi. Tak? Contoh Allah menafikan lam yalid, Allah tidak beranak, maka kita nafilah. Tiba-tiba dia kata Allah, kalau Allah nak buat anak, boleh Allah buat anak. Mana boleh? Ini menafikan apa yang Allah nyatakan sendiri. Lam yalid, Allah kata tak. Faham? Walam yulad, dan Allah menafikan dia memiliki bapa, ayah. Faham? Dan Allah menafikan dia tidur, Allah menafikan dia mati. Kalau pakai pandangan dia saat ni, Allah boleh buat belaka, Allah nak mati pun boleh. Dia pakai umum ayat fa'alun lima yurid. Mana boleh gitu? Dia bercakap tentang istiwa di atas aras. Dia kata Allah boleh buat istiwa. Ya, waktu kita pegang, kita terima pandangan. Tapi dia kata Allah, kalau Allah nak diri atas sayap nyamuk pun boleh tak dia? Ni kita kata kekarutan yang melampau. Jadi kita kata menasabahlah kalau Jabatan Mufti Terengganu telah mengeluarkan fatwa bahawa ajaran ataupun kefahaman yang dia bawa adalah menyeleweng. Jadi konsep dia kita kena ngaji. Kemuncak daripada isu yang timbul ni, tak perlunya kita faham ilmu agama. Tak kira Melayu, tak kira Arab. Kalau kita jahil, tak, kita tak reti disiplin ilmu, kita akan jadi ngarut. Kita akan jadi bawa fahaman pelik-pelik. Walaupun kita kata dia Arab, kalau dia Arab, kalau tak tahu dia tak faham. Ya, dia Arab, dia boleh baca kita Arab, tapi kalau dia tak mengaji disiplin ilmu, kaedah dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat lagu mana, tak, dia tak mengaji ilmu tu, maka dia akan syarah ikut kepala dia. Faham? Jadi keperluan tak kita mengaji ilmu agama ni? Keperluan lah. Man yuridillahu bihi khairan Yufaqih. Allah kata bukan dia baca. Nabi kata bukan dia baca, yufaqihu fid din. Allah akan beri dia faham agama. Mana nak faham agama? Mana? Boleh dengan baca saja? Tidak, dia dengan disiplin ilmu. Faham? Dia kena talaqi. Benda maksud talaqi, kena ngadak tok guru. Tak boleh kita main buli kitab, kita baca sendiri. Baca-baca, oh faham gini kok, faham gini. Kita akan jadi karut kefahaman kita. Bukti kita tengok ni, Tok Syekh ni tak. Walaupun dia Arab, tapi oleh kerana dia baca tanpa berguru, dia tak ngaji pun dalam usul fiqh pun dia kondeng. Dia kata usul fiqh ni karut. Jang kita kata tak. Sedangkan ulama letak usul fiqh ni untuk memahami hadis.
Tiba dia menafik, dia condemn usul fiqh. Ini kita kata tak. Maka kaedah dia kena ngaji. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertalaqi. Nabi tak baca sendiri saja. Malah Nabi pun tak ada baca. Ummi Nabi. Dan Nabi boleh guna ilmu melalui talaqi. Nabi ngadak Jibril. Tak. Melalui perantaran Jibril, Nabi ngaji wahyu ni. Dan para sahabat ngaji dengan Nabi. Kan ada sahabat baca sendiri. Tak, semua sahabat ngaji dengan Nabi. Setiap ayat, setiap hadis dia dengar sendiri daripada mulut Nabi ataupun dia dengar daripada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat tak bijak dalam ilmu agama. Hak dia reti dia kata reti, hak tak reti dia kata tak reti. Hak dia ingat dia kata ingat, hak dia tak ingat dia kata tak ingat. Faham tak? Jadi sangat penting. Dalam keadaan dunia kita hari ni macam-macam. Yang sedih kita, yang terfitnah ni ada di kalangan sahabat-sahabat daripada ahli sunnah. Ya, yang declare dia ni geng sunnah. Tapi oleh kerana dia tak ikut disiplin ilmu, maka timbullah apa yang timbul. Satu puak daripada geng-geng sunnah ni timbul geng konspirasi. Percaya kepada dia baca hadis, lalu dia tafsir hadis ikut. Dia syarah hadis ikut filem saya. Parut. Tak, baca hadis tentang Dajjal, dia syarah ke mana, faham mana? Ikut filem Hollywood. Ni semua jadi karut. Ada sebahagiannya kerah dalam bab akidah ni sampai tahap perlembagaan Malaysia ni syirik habis. Aja temu tu satu geng tak. Jadi benda-benda gini kita fahami betapa perlunya disiplin ilmu. Ilmu agama ni, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak cukup dengan sekadar kita beli kitab, beli buku, kita baca sendiri. Dia akan jadi fahaman yang pelbagai, yang tak ikut panduan. Saya sebut dulu orang, awal-awal dulu, kita mula-mula kenal sunnah dulu orang. Ada sahabat-sahabat yang baru belajar, kenal hadis Nabi ni, lalu nak beramal lah, baca hadis beramal. Dia boleh, dia temulah hadis tentang puasa ayyamul baid. Puasa kita tak ada puasa tak. Tahun depan kita start puasa. Tak. Ayyamul baid ni iaitu puasa 3 hari sebulan. Pada tarikh 13, 14 dan 15 hari bulan. 3 hari betul-betul puasa. Ini ayyamul baid dia panggil, hari putih. Tak, hari putih. Jadi sahabat ni oleh kerana dia minat, excited nak beramal dengan sunnah, dia pun baca hadis ni, dia pun beramal tu. Dia beramal. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, saya dah amal dah. Puasa hari putih ni 13, 14, 15. Dah kira mana? Dia kata saya puasa 13, 14, 15 Januari. Faham tak? Mari bulan Februari 13, 14, 15 Februari dia puasa. Kena tak dengan hadis? Tak, betul dah 13, 14 tapi hak hadis sebut bukan 13 Januari saya. Tak, 13 bulan Islam lah. Bulan Islam bukan bulan Januari, Februari. Oleh kerana apa jadi faham itu? Sebab dia faham sendiri. Dia baca hadis, dia faham sendiri. Tak boleh. Setiap ilmu ni dia ada disiplin dia. Dia ada kaedah dia. Kita ngaji tafsir, dia ada disiplin ilmu tafsir. Tak, ulama dia karang kitab benar. Dalam bab ilmu tafsir, dia ada ulumut tafsir ataupun usul fit tafsir. Tak, asas-asas penting dalam nak memahami kaedah tafsir. Dengan ngaji benda ni. Hatta kita tengok Maulana Abdul Hadi, dia buat daurah tafsir sebulan, 40 hari dia buat. Sebelum nak masuk ke tafsir, dia baca ulum tafsir ni. Perkenalkan dulu apa peri penting, usul-usul benda penting dalam nak memahami tafsir Quran. Benda ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kena ada disiplin ni dulu, baru boleh baca tafsir. Nak ngaji hadis, gitu juga. Tak boleh mari beli kitab hadis, baca dulu. Belek-belek kita syarah, belek-belek kita. Tak. Dia ada disiplin, dia ada ilmu mustalah hadis ataupun ulumul hadis dia panggil. Baca ni lu kenal mana hadis, mana yang dikategori hadis sahih, mana dikategori hadis dhaif, mana beramal dengan hadis dhaif, mana nak kenal tak. Belajar tu dulu baru boleh belajar ni. Begitu juga dalam bab fiqh, adanya usul fiqh. Mana para ulama istinbat hukum daripada hadis sehingga jadi hukum. Hak ni jadi wajib, hak ni jadi sunat. Begitulah juga dalam isu akidah. Isu akidah
dalam nak mengenal sifat-sifat Allah. Ada kaedah dia. Ulama karang kitab benar. Ada Qawaidul Muthla. Kitab dikarang oleh Syekh Utsaimin. Satu kitab khusus. Kaedah-kaedah nak berinteraksi dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, pastikan kita belajar dengan betul. Jangan kita berbijak dalam agama. Agama ni ada tuang dia. Agama ni ada asas dia. Tak boleh kita nak buat pandai-pandai kita. Faham? Kita buat pandai, kita tunjuk pandai, sedangkan kita tak pandai. Jadi orang nampak benda kita. Orang nampak bodoh. Kita tak pandai, tapi kita buat pandai. Saya biasa sangat ni bawa kereta ni. Padahal dia tak pandai bawa kereta. Tepuh kereta orang. Bang tak? Nampak tak? Jadi jangan kita buat pandai-pandai. Mesti kita buat dengan ilmu. Barulah selamat hidup ni. Bang, tu baru buat kereta dah bak akidah. Bak kereta tak pandai tepuh kereta orang. Yalah, kena bayar je lah. Tapi bak akidah, mana bak akidah kalau kita salah? Boleh bayar? Boleh bayar sama? Tak, mati dah kadang salah gitu. Dal mobil. Dia sesak dan dia menyesatkan orang lain. Bahaya tak bahaya? Bahaya lah. Bahaya. Jadi pokok pakar kita kembali mesti dengan ilmu. Ada disiplin ilmu. Ada tok guru kita ngaji. Tak? Dia ada sanak kita ngaji ni. Mu ambil mana ilmu hadis? Ilmu hadis ni dengan tok guru sekian. Mu ambil mana ilmu fiqh ni dengan tok guru sekian. Ada guru kita. Tak? Bukan hanya sekadar baca. Boleh tak kita nak baca sendiri? Boleh, selepas kita ada disiplin ilmu. Kita ada dah bab fiqh, kita ada panduan ni. Kita ada tok guru kita dalam memahami fiqh. Boleh kita baca kitab-kitab lain sebagai penambahan ilmu. Yang start kita baca kitab dulu. Guru tak ada. Guru tak ada. Bahaya. Okey. Masuk dah ke? Kita ambil satu hadis ni. Apa hadis ni dia baca dua sekaligus. Kita baca je hadis ni dan kita sambung mula. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadallu bih muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu dia kata kami pernah salat Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nansarif, selepas selesai sembahyang kami pun pulang. Walaysa lil hitan dhillun yustadallu bihi. Sedangkan dia kata dinding-dinding masih lagi tidak memiliki bayang. Masih tidak memiliki bayang lagi. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin lil Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalati syams thumma narji' natatabba'ul fai'. Kami ni semayang Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami' itu semayang Jumaat bersama dengan Nabi ni. Ma'ahu idza zalati syams, apabila matahari itu condong. Thumma narji', kemudian kami pulang, natatabba'u al-fai'. Kami pulang dalam keadaan kami menjejaki bayangan, dia kata. Iaitu zillu ba'da zawal. Al-fai' ialah bayangan selepas daripada matahari condong. Daripada hadis ni kita akan ambil syarah pada minggu selepas ni lah. Hadis ni menunjukkan bahawa semayang Jumaat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni awal. Sangat awal. Dia bukan semayang lewat. Satu. Kedua, khutbah Jumaat Nabi ni tidak panjang. Tidak sepanjang khutbah di zaman kita hari ni. Kita learning, kalau Terengganu lah, kat lain kita tak tahu. Kalau Terengganu, selepas pada musim Covid, kita tengok teks khutbah yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam ini,
pendek sikit, ringkas sikit. Terutama pada khutbah kedua. Khutbah kedua biasanya tak ada syarah dia dah. Biasanya khutbah kedua ni hanya muqaddimah, selawat, terus baca doa, kan? Kalau dulu biasanya khutbah pertama, khutbah kedua ni kedua-duanya panjang. Khutbah pertama pun ada syarah, khutbah kedua pun ada syarah. Lepas tu baru selawat, baru doa. Tapi selepas pada Covid, dia pendekkan khutbah tu. Dan khutbah Nabi memang pendek. Sebab Nabi ni jawami'ul kalim. Salah satu daripada mukjizat Nabi SAW, Nabi ni bercakap secara ringkas. Tak, Nabi cakap pendek je, kalimah saja, tetapi difahami secara luas. Seperti Nabi kata benda, qul amantu billah thumma istaqimu. Baru ingat lagi hadis pertama ni tak? Qul amantu billah thumma istaqim. Pendek je hadis ni. Tapi tahu ulama syarah banyak mana hadis ni? 2 jilid kitab ulama syarah hadis ni sahaja. Deh. Qul amantu billah thumma istaqim. Mudah je tak? Itu Nabi. Jadi khutbah Nabi ni pendek dan Nabi sembahyang Jumaat di awal waktu. Tak lewat. Tidak selewat sebagaimana hari ni. Di zaman Sayyidina Uthman berlakunya sunnah yang dikemukakan oleh Sayyidina Uthman, azan 2 kali. Tak, azan 2 kali. Azan pertama, azan kedua, barulah khutbah Jumaat. Berbeza Sayyidina Uthman buat dengan tempat kita buat ni lagu mana? Zaman Sayyidina Uthman dulu, azan pertama tu sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu zuhur. Itu azan pertama. Azan kedua apabila masuk waktu. Tapi tempat kita hari ni, dia ambil pandangan, wallahu alam pandangan mana, tapi dia ambil pandangan azan pertama tu masuk waktu baru azan pertama. Kan? Tak? Masuk waktu, azan pertama, duduk sekejap sembahyang sunat apa, barulah azan kedua, baru khutbah Jumaat. Itu yang berlaku. Jadi insya-Allah kita sambung semula hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buka.